Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi beritahu doa yang terbaik ialah doa yang keluar daripada hati kita ni. Supaya kita mau ni tuan-tuan tak banyak hafal doa-doa. Suruh doa tak pandai, nak doa tak ngapa, doa Quran pun tak ingat, doa hadis pun tak ingat. Tapi kita nak doa kita sendiri yang mana lahir daripada hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Limpahan rahmat kurniaan Allah mengizinkan kita hadir ke masjid bagi menunaikan salat fardu maghrib dan fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sebagai amal-amal salih. Sementara itu, marilah sama-sama kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi a'rabiyyin wa huwa yad'u fi salatihi wa huwa yaqul ya man la tarahu al-'uyun wa la tukhalituhu az-zunun wa la yusifuhu al-wasifun ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكابيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعراب رجلا فقال إذا صلى فأتني به. فلما صلى أتاه وقد كان أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن. فلما آتاه الأعرابي وهب له الذهب وقال ممن أنت يا أعرابي؟ قال من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله. قال هل تدري لما وهبت لك الذهب؟ قال للرحم بيننا وبينك يا رسول الله. قال إن للرحم حقا ولكن وهبت لك الذهب بحسن سنائك على الله عز وجل. رواه الطبراني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 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 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi a'rabiyyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama-sama dengan seorang A'rabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi mendengar seorang badui sedang berdoa di dalam salahnya. Ia bermaksud, wahai Tuhan yang semua mata tidak dapat melihatnya, yang tidak dapat digambarkan oleh sangkaan-sangkaan manusia, yang tidak mampu dipuji oleh orang yang pandai memuji, yang tidak terkesan oleh apa-apa bencana, beratnya bukit bukau, yang tidak gentar dengan malapetaka, yang maha mengetahui beratnya bukit bukau, yang maha mengetahui sukatan air lautan, yang maha mengetahui bilangan titisan hujan, yang maha mengetahui bilangan dedaun pepohon-pohonan, yang maha mengetahui bilangan benda-benda yang ditiupi, yang dilitupi oleh siang, oleh kegelapan malam, yang maha mengetahui benda-benda yang disinari cahaya matahari, yang selapis langit tidak menutupi lapisan langit yang lain daripada pandangannya. Lautan juga tidak dapat menyembunyikan apa-apa yang ada di dasarnya daripada pandangannya. Bukit juga tidak dapat menyembunyikan daripada pandangannya. Benda-benda yang berada di bawah batu batan yang keras. Maka jadikanlah saat akhir umurku bahagian umurku yang terbaik, dan jadikanlah amalanku yang terakhir ialah amalanku yang paling baik, dan jadikanlah hari aku menemuimu, yakni hari mati, ialah hariku yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan pesan kepada seorang lelaki yang lain supaya membawa lelaki badui itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda selesai, setelah beliau selesai daripada salahnya, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihadiahkan emas dari salah satu lombong. Apabila badui itu datang, baginda telah menghadiahkan emas tersebut kepada beliau. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu dari kabilah mana? Badui itu menjawab, wahai Rasulullah, saya dari kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, adakah kamu mengetahui mengapakah saya menghadiahkan emas ini kepadamu? Badui itu menjawab, wahai Rasulullah, kerana hubungan silaturahim antara kami dan Tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi silaturahim sememangnya ada hak, tetapi saya menghadiahkan kepadamu emas ini semata-mata kerana keelokan pujian kamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Dalam hadis yang agak panjang ini menceritakan bahawa Nabi SAW menghadiahkan satu uncak emas kepada seorang badui, kerana satu hari Nabi SAW berjalan melalui seorang badui yang sedang solat, yang mana wahwa yad'u fi salatihi, dia berdoa dalam salatnya yang cukup indah, cukup comel doa dia ni. Bermakna badui ni menyusun kata-kata yang sangat indah, sangat baik, sehingga kan Nabi duk dengar, perhati hebatnya bahasa dia memuji-muji Allah di dalam doa itu. Antara lain tuan-tuan, dia kata, wahai Tuhan yang semua mata tidak dapat melihatnya, wahai Allah yang semua mata yang tak dapat melihat Allah. Apa kita mau ni, kita dalam masjid ni 2 butir mata setiap seorang, berapa biji mata dah tak dapat melihat Allah. Seluruh manusia di dunia, sama ada manusia yang punya mata, haiwan ke makhluk-makhluk lain, semua tak dapat melihat Allah, sedangkan Allah Ta'ala itu wujud. Maka dia seru, wahai Allah, Tuhan yang Maha berkuasa, Engkau tak dapat dilihat oleh mana-mana makhluk, tetapi Engkau melihat makhluk. Comel bahasa dia. Kemudian dia nyatakan bahawa, wahai Allah yang Maha mengetahui segala titisan-titisan air hujan, wahai Tuhan yang Maha mengetahui berapa banyak titisan air hujan yang turun daripada awan itu, sebanyak mana titisan air hujan diketahui Allah. Bukan saja titisannya, bahkan molekul-molekul air hujan itu dengan wap-wapnya, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Wahai Allah yang Maha mengetahui segala apa yang ada, sebanyak mana pohon-pohon yang tumbuh di hutan, sebanyak mana daun-daun yang ada di pohon-pohon. Allah Ta'ala Maha mengetahui bilangan benda-benda yang ditiup, yang ditutupi oleh malam. Hak gelap pun Allah Ta'ala tahu, hak siang hari disinari oleh cahaya matahari pun diketahui Allah. Maknanya dalam dia duk susun kata-kata itu, Nabi perhati dengar betapa indahnya. Maka setelah lelaki itu, orang Arabi itu selesai mengerjakan salat, Nabi perintahkan salah seorang sahabat pergi panggil dia, mari dekat saya sekejap. Lelaki itu panggil Arabi ni pun marilah, orang badui, orang ujung kampung, yang mana Nabi pun beritahu, kamu daripada mana? Dari kabilah mana? Badui itu pun beritahu bahawasanya dia daripada kabilah sekian-sekian, daripada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Lalu Nabi SAW, kamu tahu tak, saya nak menghadiahkan kepada kamu emas ini. Emas ni orang hadiahkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun nak hadiahkan kepada lelaki badui ini emas. Lalu Nabi tanya dia sepatah, engkau tahu tak kenapa saya nak hadiahkan emas ini kepada kamu? Dia pun kata, kerana silaturahim. Ya, Nabi kata, memang kerana silaturahim sememangnya ada hak, tetapi sebenarnya aku hadiahkan emas ini kepadamu kerana aku mendengar puji-pujianmu terhadap Allah Ta'ala begitu indah sekali. Maka Nabi menghadiahkan emas ini kepada lelaki itu.
dapat kita fahami daripada hadis ini, tuan-tuan, bermakna doa-doa begini lelaki itu keluar daripada hati dia. Dia tak pernah hafal mana-mana kata-kata daripada Rasulullah, ataupun tak pernah dengar mana-mana sahabat yang berdoa sedemikian, sehingga kan Nabi dengar dan Nabi terpegun. Nabi pun memerhatikan betapa indahnya bahasa yang disusun oleh orang Badui ini. Ini menunjukkan bahawa kita boleh berdoa sekalipun doa itu bukan daripada Quran dan bukan daripada hadis. Sememangnya doa yang nombor satu, doa daripada Quran. Doa sebabnya Allah Ta'ala yang ngajar. Segala-gala doa dalam Quran itu Allah yang ngajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu doa dalam Quran. Dan banyak lagi. Begitu juga doa-doa dalam hadis Nabi, yang Nabi ajar doa. Doa waktu pagi, doa waktu petang, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa lepas solat. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi doa yang dibacakan ataupun yang diluahkan oleh lelaki Arabi ini lain daripada biasa. Duk bila satu-satu yang penuh khusyuk. Dan Nabi tak larang pun lelaki ini berdoa sedemikian. Dia kata Nabi kata doa mana ni tidak, aku tak ajar doa begini. Tak, Nabi tak larang. Kata tak ada Quran doa ni. Tak. Bermakna boleh kita nak doa dengan Allah Ta'ala, nak merayu-rayu dengan Allah. Dan Nabi beritahu doa yang terbaik ialah doa yang keluar daripada hati kita ni. Supaya kita mau ni tuan-tuan tak banyak hafal doa-doa. Suruh doa tak pandai, nak doa tak ngapa, doa Quran pun tak ingat, doa hadis pun tak ingat. Tapi kita nak doa kita sendiri, yang mana lahir daripada hati kita. Umpamanya, ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Maha Pengampun, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Zaman muda banyak dosa-dosa aku, ya Allah. Aku pernah tinggal sembahyang, ya Allah. Tak tahu berapa banyak dah rakaat aku tinggal, ya Allah, ampunkan aku. Aku dah qadanya sebahagian, tapi aku tak ingat banyak mana solat yang aku tinggal masa muda dulu, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Boleh doa sedemikian. Doa begitulah yang menyebabkan mata kita berair dan menitiskan air mata, kerana lahir daripada hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, ampunkan kedua ibu bapaku, ampunkan isteriku, ya Allah, ampunkan anak-anakku, ya Allah. Sebut nama seorang-seorang boleh. Kerana lahir daripada hati kita. Maka lelaki Badui dia minta begitulah. Dia puji-puji Allah dulu sebelum dia minta itu. Sebelum minta dengan Allah Ta'ala, dia puji-puji Allah panjang. Lama duk puji-puji Allah, pas patah. Dan memangnya syarat makbul doa itu, syarat makbul doa mesti kena puji Allah dulu. Dalam doa itu mesti ada selawat kepada Nabi. Lepas tu mintalah doa apa-apa yang kita nak mohon kepada Allah Ta'ala, asalkan jangan minta benda-benda buruk, benda-benda jahat tak usah minta. Benda-benda buruk ni kita minta hindarkan supaya Allah jauhkan. Jangan minta Tuhan tipukan bala orang tu, bala orang ni, jangan. Bukan kita minta supaya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk dan sebagainya. Puji-puji pada Allah macam mana? Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Tu cukup dah. Sebabnya ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Nabi beritahu siapa-siapa baca doa ni, para malaikat nak tulis pahala tu, dia tanya Allah, wahai Allah, hamba-Mu telah menyebut ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Nak tulis pahala banyak mana? Maka Allah Ta'ala nyatakan, mu tulis sebagaimana hamba-Ku sebut, aku sendiri yang akan beri pahala. Banyak telajak pahalanya kita baca ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Apa maksudnya? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimulah segala puji-pujian, kama yanbaghi li jalali wajhika, sebagaimana selayaknya keagunganmu. Nak banyak mana pahala? Selayak keagungan, kekuasaan Allah, pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Tak ada siapa tahu, Allah lah yang tahu. Maka Allah lah yang akan beri pahala selayaknya. Itu hak terbaik dah Nabi ajar. Tetapi ada lagi tuan-tuan yang mana puji-pujian kepada Allah Ta'ala ini berdasarkan kepada hadis ini, Nabi mengesahkan. Mana Nabi tak lari kita nak puji Allah, wahai Allah, Tuhan yang menurunkan hujan, supaya kita baca dalam kunut nazilah itu, Allahumma ya munzilal kitab, wahai Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab. Kita seru Allah, Tuhan yang menurunkan kitab. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, wahai Allah yang menurunkan kitab Injil, wahai Allah yang menurunkan kitab Zabur, wahai Allah yang menurunkan kitab Al-Quran. Wahai mujriyas sahab, wahai Allah yang mengarakkan awan. Awan bergerak itu kerana kuasa-Mu, kerana perintah-Mu, ya Allah. Wa ya hazimul ahzab, wahai Allah yang telah mengalahkan bala tentera Ahzab. Ihzimhum, engkau kalahkan, engkau tewaskan Yahudi laknatullah itu. 3 kali ulang Nabi ajar, ihzimhum, 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 ya Allah, tewaskan Yahudi itu, kalahkan Yahudi itu, binasakan Yahudi itu. Wansurna alaihim, tolonglah kami daripada kejahatan mereka, selamatkan kami daripada kejahatan Yahudi laknatullah itu. Ini doa kita seru nama Allah. Ada lagi dipanggil sebagai nama Asma'ullahul A'zam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Sebab itulah bila kita nak berdoa, kita merayu dengan Allah, menzahirkan rendahnya diri kita, kerdilnya diri kita ini, maka kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semua tu miskin, kamu semua tu fakir, miskin, terus sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah. Allah lah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka tuan-tuan, dalam rayuan kita pada Allah, ada lagi satu kisah, satu cerita menyatakan bahawa, jadi hamba dah sebut pada pengajian yang lalu, ada seorang lelaki yang semua kapur kenal dia ni jahat. Orang kapur kenal dia ni seorang yang janyuk buat dosa, buat salah dengan orang kapung. Semua orang kenal dia ni memang penjahat. Satu hari dia mati. Bila dia mati, tuan-tuan, orang semua tak segi rumah dia, tak segi ziarah, sebab orang tahu ni jahat. Pengetahuan orang dia jahat. Lalu orang tu tak ada mari, semua orang ni pun tak ada mari
Waris-waris pun tak ngaku waris. Isteri ni kat tunggu congok, tak ada siapa mari nak uruskan jenazah suami dia yang telah meninggal dunia. Daripada pagi tunggu sampai tengah hari, tak ada orang mari nak mandi mayat kawan ke apa, tak ada. Sampai tengah hari, sampai petang hari, tak ada mari sore abuk. Lalu dia pun nekat lah, biarlah aku nak tanah mayat aku, mayat suami aku malam ni. Nanti tengah-tengah malam aku nak heret. Tak ada siapa mari nak tolong. Aku nak heret suami aku ini pergi kubur, biarlah aku nak gali, nak kambuh sendirilah. Bila dah malam pukul 10 ada orang lagi, bila sepi tak ada orang, sekitar pukul 12, pukul 1 pagi, dia pun heretlah suami dia. Heret suami dia pergi kubur. Dengan tak dimandikan, tak dikafankan. Berasa kecewa pun ada, berasa malu pun ada. Orang tak mari jenguk tuan-tuan, waris-waris tak mari. Tak kena nak biar situ mayat sampai besok. Nak bau dah mayat itu. Heret suami dia pergi kubur pukul 2 pagi sampai situ. Ambil cok gali-gali. Orang tino kederak setara mana nak gali kubur. Cakur-cakur berhenti, sementara cakur-cakur tak lagi. Tak lama mari seorang yang saleh, orang tua mari. Kamukah yang nak kebumikan mayat suamimu? Ya. Tuan dari mana? Saya dah tertidur. Dalam tidur saya bermimpi seorang lelaki datang kepada saya, mengarahkan saya mari ke kubur ni, mari tolong sebab ada seorang perempuan yang nak kebumikan mayat suami dia seorang diri. Mu mari tolong uruskan jenazah dia, belum dimandikan, belum dikafankan. Lalu aku pun terjaga daripada tidur. Aku pun marilah bergegas ke kubur ni. Memang aku nampak kamu ada sini sungguh. Lalu lelaki ni hairanlah kenapa tak ada orang tolong. Perempuan ini pun beritahulah kepada orang soleh tadi, suami dia begini-begini menyebabkan dibenci oleh orang kampung. Tak apalah kalau begitu, aku pergi ke orang kampung. Orang soleh ni pergi rumah ke rumah, kejut orang kampung, mari kita pergi pakat pergi kubur belakang. Ada satu jenazah yang perlu kita uruskan pada malam ini. Orang kampung pun keluar mari belakang, beri pun kubur. Tok Guru, kalau mayat ni kami tak saya uruskan. Wayaklah orang ni orang jahat lah, berapa kami semua kenal lah begini-begini. Isteri ni pun menangis. Lalu orang soleh tadi kata, wahai perempuan, beritahu pada orang kampung apa cerita sebenarnya. Aku berasa hairan sebab aku dapat mimpi supaya mari uruskan jenazah ini. Tadi si perempuan tadi, si isteri tadi beritahulah, tuan-tuan semua, memang saya akui dulu suami saya seorang yang jahat, yang kamu katakan jahat itu saya akui. Tapi ada satu perkara yang kamu tidak ketahui, yang kamu tak tahu, tapi aku nak beritahu kepada kamu malam ini. Sebenarnya 2 minggu sebelum suami aku mati ni, 2 minggu aku perhati dia telah berubah, dia telah bertaubat kepada Allah. Dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Aku perhati pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dia bangun menangis. Bucu katil duk jerit situ sek sore. Bangun pagi, isteri sedar sangat, tapi waklak tidur je apa suami duk agapo, duk congok terbokok nangis sore. Aku perhatikan apakah kalimah yang suami aku sebut.
Dia kata, wahai Allah, engkau maha mengetahui betapa jahatnya aku, betapa banyak dosa-dosa aku, ya Allah. Engkau maha mengetahui betapa aku ini hidup dalam keadaan kelalaian. Dia duk sebut duk ngaduha dengan Allah. Ya Allah, mu nak campur aku dari neraka mana, ya Allah? Mu nak lepas aku dari neraka mana, ya Allah? Tapi aku tak sanggup nak menghadapi azab neraka-Mu, ya Allah. Walaupun banyaknya dosa-dosa aku, Mu jangan puh aku dari neraka, ya Allah. Aku tak sanggup nak menghadapinya. Menangis hingga dekat dengan subuh. Gitulah genak-genak malam suami saya menangis. Bangun pagi menangis, mengadu dengan Allah. Bila bunyi azan subuh, suami saya ambil kain dia selimut likut muka dia, dia pergi masjid. Dia selimut muka dia sebab dia malu pada orang kerana dia ni orang jahat. Takut orang kenal ni orang jahat mari masjid. Dia selimut likut muka dia, dan masa tu suasana gelap tak supaya ni lampu cerah. Dia gelap-gelap hidup ujung-ujung masjid tu bucu-bucu semayang. Maya subuh berjemaah. Lepas semaya coh dia turun, lalu takut orang kenal dia. Dia malu nak jumpa dengan orang. Lepas turun dia pergi cari rumah-rumah orang miskin, anak-anak yatim, dia berikan sumbangan, diberi makanan. Kemudian dia balik ke rumah. Itulah tuan guru suami saya setiap malam sejak 2 minggu yang lalu sehinggalah dia mati pada hari ini. Tuan guru pun kata, kewahai kapur semua, kamu dah dengar apa diberitahu oleh isterinya, bermakna lelaki ini telah bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat dia. Maka mari kita uruskan jenazah ini, kita mandikan, kita kafankan, kita solatkan, dan kita kebumikan jenazah. Tu nak gambarkan bahawa tuan-tuan, betapa Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Allah Ta'ala suka kalau kita minta dengan dia. Bahkan Allah Ta'ala tak suka kita tak minta. Berbeza dengan manusia. Manusia dia benci kalau kita minta sama dengan dia. Biarlah benda tak berga pun, tapi kalau minta sama benci aku yang ni, minta sama. Tetapi kita tak minta, tu dia suka sebab kita tak pernah minta. Kita jangan menaruh harapan kepada manusia, sebab manusia dia tak suka kalau kita menunjukkan sangat-sangat memerlukan kepada dia. Tetapi Allah Ta'ala marah kita tak minta. Allah Ta'ala marah kalau kita tak minta, dan bila kita minta Allah Ta'ala lagi suka. Sebab doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa-doa tu ibadah. Maka lelaki Badui ni dia berdoa sebelum dia minta dengan Allah Ta'ala. Dia puji Tuhan, wahai Tuhan yang mengetahui betapa banyak bilangan air hujan yang menitis ke bumi. Wahai Tuhan yang maha mengetahui lapisan-lapisan langit dan sekalian makhluk di langit sana. Wahai Tuhan yang maha mengetahui segala apa disinari oleh cahaya matahari. Wahai Tuhan yang maha mengetahui segala benda yang diselubungi gelap malam. Dia bila kemudian barulah dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa apa dia? Antaranya ialah apa ni? Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini mohon kepadamu, ij'al khaira umri akhirahu. Hak dia mintanya hak ni, hak panjang tadi dia duk puji-puji Allah. Dah puji-puji Allah sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya puji.
barulah dia minta hajat dia. Allah, dia kata, wa ij'al khaira umuri akhirahu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik umur aku ini di penghujung. Sebaik-baik amal aku ini di penghujung. Maknanya dekat-dekat nak mati lagi juruh. Dekat-dekat nak mati lagi juruh. Kita tak tahu mati bila, tetapi minta dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, jika engkau nak cabutkan nyawa aku ini, jadikan aku ini makin hari makin baik. Kalau kita kata makin tua makin juruh, tidak kata makin tua makin jahat tak. Sebab ada daripada kalangan manusia yang masa muda dia orang baik, juruh, tapi dia kau tua kau tak juruh. Jadi tua jadi malas semaya pun ada. Masa muda rajin semaya, tapi dekat-dekat nak mati ialah ketua malah semaya, malah ngaji, malah pergi masjid, malah wa amal soleh. Ada macam itu. Lebih-lebih lagi dekat-dekat nak mati jadi murtad, keluar daripada Islam pun ada. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beritahu, hadis riwayat Imam Tirmizi, yang mana ada orang yang masa muda dia baik beriman, masa mati dia pun beriman, masa tua pun beriman, mati dalam iman, masuk syurga. Ada orang yang masa muda, masa hidup dia kafir, tapi dekat penghujung usia dia bertaubat pada Allah, dia masuk Islam, bertaubat pada Allah, masuk syurga juga, mati dalam Islam. Ada segolongan manusia yang dia masa muda beriman, tetapi bila lah ketua dekat-dekat nak mati jadi jahat, akhir sekali murtad, keluar daripada Islam, mati kafir, ahli neraka. Dan ada yang masa muda, masa hidupnya kafir, mati pun kafir, masuk neraka. Misalnya kita buat contoh kisah yang terang-terang berlaku, antaranya Syekh Barsisa yang Saudi sebut. Bila sebut Syekh Barsisa, Bal'an bin Ba'ura, daripada kalangan Bani Israel, memang dikenalilah. Ini sebut dalam hadis Nabi, cerita dia. Syekh Barsisa ini, tuan-tuan, ulama ataupun orang-orang soleh daripada kalangan Bani Israel, beribadah berpuluh tahun, anak murid beribu-ribu. Ada disebut dalam kitab sehingga dia boleh terbang di atas udara, boleh terbang mana, boleh melayang, boleh jalan atas air. Maknanya kuatnya amalan dia ni. Tetapi dekat-dekat nak mati, dia jadi kafir, dia takabur, jadi sombong dan jadi kafir, mati kafir. Banyak kisah-kisah. Dan Nabi beritahu, wa hadisu an Bani Israel, kamu boleh bercerita tentang kisah Bani Israel untuk jadi pengajaran dan iktibar untuk kita. Cuma kisah Israiliyat yang tokok tambah yang melampau-lampau itu, karut tak payah royak, sebabnya itu reka-rekaan daripada kalangan mereka. Tapi kalau kisah-kisah ulama ataupun ahli ibadat daripada Bani Israel yang mereka telah dibalakan oleh Allah Ta'ala menyebabkan mati kafir, boleh kita bercerita untuk pengajaran kita, supaya kita jaga iman kita. Boleh gelecoh iman tu bila-bila masa. Sebab Nabi pun dah beritahu akan tiba suatu masa manusia ni kuatnya ujian di masa itu. Di pagi hari beriman pada Allah, di petang jadi kafir doh. Pagi beriman molek-molek, petang jadi kafir.
Allahu Akbar. Ada lagi yang mana petang hari beriman, pagi esok jadi kafir dah. Mudahnya bertukar agama sekelip gitu, sekejap gitu, sekejap begini. Dan mereka tidak beriman kepada Allah. Lantaran kuatnya fitnah yang menyelubungi, sebagaimana malam yang menyelubungi gelap gelita. Tersebarnya fitnah tu begitu cepat. Apatah lagi tuan-tuan, Nabi beritahu apabila zaman kedatangannya Dajjal, bila berlakunya Dajjal, maka ketika itu tuan-tuan, ramai orang akan jadi pengikut Dajjal, jadi murtad. Kerana kelaparannya, suasana jadi panah huru-hara, maka Dajjal beri tawaran, kalau kamu ikut aku akan beri makanan begini-begini. Ramai orang sanggup jadi murtad di kala itu. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada fitnah akhir zaman, supaya Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan beriman, hidup dalam iman, mati pun dalam iman. Kita kena minta semua ni supaya Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Antaranya tuan-tuan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau pesongkan hati kami ni, ba'da iz hadaitana, lepas pada molek-molek memberi hidayah pada kami ni. Kami jadi Islam molek-molek dah, pakat mari masjid dah, belajar agama, belajar Quran molek-molek. Janganlah pesongkan kami jadi jahat semula, tak siwai Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, limpahkanlah rahmat dari sisimu kepada kami. Innaka antal wahhab, engkaulah Tuhan yang maha mengurniakan hidayah petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Baik tuan-tuan, kita habis sikit lagi doa orang Arabi ni. Sebab Nabi puji doa dia. Nabi menghadiahkan emas nah ke dia. Nabi menghargai betapa orang Badui ni, orang kampung. Tiba-tiba doa dia begitu mau indah, puji-pujian pada Allah. Maka Nabi memuji, maka doa ni kita boleh baca. Sebagaimana doa-doa daripada para sahabat, doa daripada tabi'in, doa Imam Syafi'i misalnya, doa Imam Ghazali yang mereka baca, dan mereka tidak minta yang bukan-bukan, mereka minta semuanya berdasarkan kepada ilmu ataupun berdasarkan kepada hadis-hadis. Wa khairu amali khawatimahu, ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalanku di penghujung, penutup kehidupan ini, iaitulah apa dia? Aku boleh sebut la ilaha illallah. Sebaik-baik amalan aku, sebaik-baik penghujung aku nak ngesuk nafas aku, biarlah keluar kata-kata yang baik. Aku boleh ucap kalimah syahadah. Ada orang mati duk tengah rau mati. Ada orang mati tengah menyanyi pun ada. Mati tempat maksiat pun ada, tengah judi pun ada, tengah minum arak pun ada. Macam-macam orang mati dalam keadaan yang mengaibkan. Tetapi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala matikan kita dengan kematian yang baik, kesudahan yang baik. Wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma alqaka fihi, dan sebaik-baik hariku ialah hari ketika aku bertemu denganmu. Ni, ya Allah jadikanlah sebaik-baik hariku ialah di mana aku bertemu denganmu, ya Allah. Dia duk baca 2-3 patah ni, dia minta dengan Allah Ta'ala segala penyudah hidup belaka, penutup. Kalau kita baca Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah.
Ya Allah, ya Tuhanku, jika Engkau matikan kami, matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Engkau matikan kami dengan su'ul khatimah dan kematian yang buruk. Minta dengan Allah, Tuhan. Minta dengan Allah Ta'ala. Biar kematian yang baik kita boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man akhira kalamihi inda intihai ajalihi biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang hujung dia, akhir kalam dia, dia boleh sebut la ilaha illallah, maka kata Nabi, dakhalal jannah, dia boleh masuk syurga. Subhanallah. Baik tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis yang kita baca pada malam ini, yang pertama, boleh kita nak berdoa dengan bahasa Melayu kita. Minta dengan Allah Ta'ala keluar daripada isi hati kita. Itu lebih berkesan, lebih baik daripada kita baca kita tahu makna apa. Tak. Ataupun bila imam baca kita mengaminkan. Semua imam kita baca, orang yang nak baca atau memperhati semua tu ayat Quran, hadis belaka. Ada dari hadis belaka. Comel-comel doa pilihan belaka. Tu aminkan. Jangan senyap. Amin. Kalau tuan-tuan amin, Allah Ta'ala perkenan ke tuan-tuan, semua kita dapat berlaku. Kalau tuan-tuan semua senyap, tidak amin seorang habuk, maka saja berlaku kita tak dapat. Daripada kalangan kita, bila kita amin, maka bila Allah perkenankan luar daripada mulut kita, maka semua orang lain akan dapat berlaku apa yang dibaca oleh orang yang baca doa ataupun imam itu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, hati kita ni sentiasa merendah diri dan jauhilah daripada takabur dan sombong, kerana sikap itu boleh membawakan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Sekian billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan munira wa taufiqan hasana wa taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu dapat kami amalkan, ilmu dapat kami sampaikan kepada orang lain, agar kami dapat mengambil manfaat daripada ilmu-Mu, ya Allah, ya Rahman. Jadikanlah hati kami sentiasa khusyuk padamu, ya Allah. Tenang hati kami dengan mengingati-Mu, ya Allah. Tenangkan hati kami dengan menyebut nama-Mu, dengan berdoa padamu, dengan baca Quran, ya Allah, ya Rahman. Wajhan munira wa taufiqan hasanah wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.